Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi. Cuaca baik. Di sini di Cyber Jaya hujan tadi dan baru dalam setengah jam tadi hujan berhenti. Lately kita selalu hujan dan ribut lah kat area sini. Tapi Alhamdulillah kita bersyukur hujan. Panas pun kita bersyukur juga. Satu perkara yang saya nak kongsikan pada pagi ini adalah kenapa kita rasa tertekan dengan hidup ni kadang-kadang. Maksudnya bila kita lihat orang lain kan dia ada kelebihan, rumah dia besar, kereta dia besar, ataupun anak-anak dia comel-comel yang handsome ke, ataupun dia ada kelebihan-kelebihan kerjaya dia, bisnes dia. Kita rasa ada setengah orang melihat itu sebagai satu perkara yang boleh mendatangkan kerisauan yang tak perlu sebenarnya. Sebab kehidupan kita masing-masing tak sama. Kita ada latar belakang yang berbeza, kita dibesarkan dengan cara yang berbeza, dibesarkan di tempat yang berbeza, oleh orang yang berbeza, dan pengalaman hidup kita adalah berbeza. Kalau kita lihat pada orang lain dan kita lihat pada diri kita, bila kita rasa kan, kita rasa down, ni especially waktu-waktu PKP yang dah masuk minggu ke berapa pun saya dah lost count dah. Adalah beberapa WhatsApp yang bertanyakan lah perkara-perkara yang macam ni. Saya rasa perkara-perkara macam ni bila kita rasa tertekan ni, sebenarnya kita ada banyak fikiran-fikiran. Kita rasa macam kehidupan orang lain yang kita nampak macam sempurna tu, dia tak ada masalah langsung. Kita rasa macam kita je ada masalah, kita rasa macam kita je susah, kita rasa macam kita je yang hidup sekian-sekian. Sebenarnya walaupun juga kehidupan kita, siapa pun kita, tinggi mana pun pangkat kita, tak ada pangkat langsung pun kita semua ada masalah ataupun cabaran-cabaran hidup masing-masing. Yang cabaran hidup tu berbeza, bergantung pada cara kita ataupun siapa kita. Allah bagi kita sebab kita mampu untuk tanggung satu-satu perkara tu. Jadi definitely perkara-perkara yang kita hadapi tak sama. Masalah tu, kalau kita rasa kita ada masalah yang sangat besar, kita mesti tahu orang lain pun ada masalah juga. Mungkin masalah dia lagi besar, tapi pada dia yang menanggung tu, dia tak rasa besar pun. Sebab tu lah, macam saya cakap tadi, Allah bagi kita masalah-masalah kita, cabaran hidup kita atas kemampuan kita. So masalah kita dan cabaran hidup kita tak sama dengan orang lain. Jadi jangan rasa rendah diri dalam keadaan tempoh macam ni. Ada yang dah kehilangan kerja, ada yang masih lagi struggle nak hidup, nak makan pun tak ada makanan. Ini real case lah. Even dekat Cyber Jaya ni ada lagi kisah-kisah yang orang yang hubungi kita, yang minta bantuan apa semua, memang ada. Kalau kita tengok pada Ustaz Abid Liu tu kan, dia dok Ustaz selalu cakap yang ada beribu-ribu orang yang minta mohon bantuan. Dia kata itu memang real sebab dia tu selebriti kan, dia public figure, dan dia buat kerja dakwah ni dah mungkin saya hitung lebih, dia start masuk Islam umur 12 tahun, mungkin dah lebih 20 tahun dah. So dia punya impak tu dah lain dah. Jadi orang yakin orang kepada dia tu sebab itulah kerja dia, di samping bisnes-bisnes dia yang ada dan juga training-training yang dia buat tu. Jadi memang ada kehidupan orang yang susah tu memang wujud. Tak saya kata di Kedah saja, in fact di tempat lain pun saya yakin memang ada, seluruh dunia memang ada. Jadi bila orang hubungi saya pun kan, di kalangan mereka-mereka yang saya kenal lah sebenarnya, dia orang bagi tahu masalah-masalah apa semua, saya kata apa pun berbalik pada Allah lah. Tu je dia punya kunci dia satu je, balik pada Allah, jaga hubungan dengan Allah. So bila kita masalah ni sentiasa ada, hari ni kita okey, mungkin esok lusa pun ada. Kehidupan kita macam roller coaster kan, kejap atas kejap bawah, kejap atas kejap bawah, macam tu lah. Jadi bila kita hubungan dengan Allah kita jaga, kita jaga solat, so kita akan rasa tenang. Walaupun masalah tu besar macam mana pun, insyaAllah kita boleh tanggung. Masalah kita ni, kita cari Allah bila kita ada masalah je. Waktu kita happy-happy, kita bahagia-bahagia, semayang lambat, tak baca Quran, cakap ataupun habiskan masa dengan buat perkara-perkara yang tak berfaedah. Jadi bila kita susah tu, kita rasa susah sangat lah sebab kita tak dekat dengan Allah sebelum tu lagi. Jadi selalu saya kata jaga hubungan dengan Allah. Sebelum usaha tu, doa dulu, minta Allah petunjuk kan. Lepas tu kemudian usaha. Kadang-kadang selalu saya kata lah, kalau ada orang ada masalah-masalah ni kan, masalah apa pun mesti saham kita ada juga pada masalah tu. Misalnya ada masalah rumah tangga kan, mesti ada salah sendiri juga kat dalam tu.
Saya tak suka, saya tak berapa nak gemar nak kata blame satu orang je, sedangkan dia rasa macam dia ada side tu rasa macam dia tak ada salah langsung, dia rasa dia perfect. Tak, mesti ada salah sendiri, kena cari. So daripada situ kita buang ego kita, kita tahu aku pun ada buat salah juga, sebab tu dah keadaan jadi macam ni. Kalau kita dapat mengalah dan kita turunkan ego kita, insya-Allah keadaan-keadaan tu boleh berubah. Satu masalah juga kita ni, bila ada masalah kan, kita ni ego, tak nak mengaku, dia tak nak mengalah, nak juga menang. Sedangkan bila kita nak mati nanti, kalau kita mati hari ni kan, masa tu malaikat dah banyak, tak tahu dah malaikat pakai baju putih ke baju hitam ke, wangi ke busuk ke kan, saya tak pasti bahagian masing-masing. Tapi kalau kita ni waktu bulan puasa ni pun kita masih lagi nak pentingkan ego kita, nak menangkan diri, nak salahkan orang, so rugilah kita. Sebab apabila kita hampir meninggal dunia nanti, perkara-perkara tu semua tak berguna lagi. Kita bergaduh dengan orang, kita sakit hati dengan orang, kita cakap belakang dengan orang, benda-benda yang sepatutnya kita boleh cakap berdepan-depan, kita pilih tak nak bercakap depan-depan, sekarang kita cakap belakang, kita mengumpat lah tu kan. Kadang-kadang benda tu tak betul, kita dah fitnah orang. Jadi waktu-waktu macam ni lah kita nak tengok, apabila kita tengok kan keadaan satu-satu keadaan tu, masalah orang tu dan diri kita, ataupun keadaan hidup orang tu dengan diri kita, mesti ada. Memang kita ni semua tak perfect. Tu je pendek kata, tak perfect tu satu. Sebesar mana pun masalah kita sekarang, ingat hidup orang lain yang kita nampak dengan mata kita ni selalu tipu tau. Mata kita nampak tu tipu, dia selalu tipu kita. Jangan percaya. Macam mana pun kehidupan orang tu, jangan kita tinggalkan hidup kita yang sekarang kita dah ada ni untuk kejar kehidupan yang macam tu. Yang kita kejar tu, belum tentu kita dapat. Yang kita dah ada ni nanti kita hilang, rugi. Kemudian kalau kita fikirkan semula, Allah bagi kita cabaran-cabaran hidup memang dalam kemampuan kita untuk tanggung. Jadi jangan sedih-sedih, jaga hubungan dengan Allah. Kalau belum pernah bangun tahajud tu, bangunlah tahajud, minta doa 2 rakaat cukup. Waktu tidur lah semula doa solat tahajud 2 rakaat, baca je Al-Fatihah pun dengan surah Al-Ikhlas, cukup lah. Lepas tu doa, betul tidur lah kalau nak tidur sangat kan. Benda-benda macam ni boleh diuruskan. Yang mustahak ni kita kena kenal Allah dulu, kemudian kita akan rasa masalah dunia ni walaupun besar macam mana pun, kita akan nampak kecil. Walaupun masalah kita ada lagi ni, it's not kita tak nak uruskan, tapi kita sedang uruskan dalam cara masing-masing lah. Tapi kita akan rasa dunia ni kecil sangat, akhirat kita besar, Allah tu yang tertinggi. Dan kita rasa Allah tetap jaga kita, dan kita boleh rasa, insya-Allah anda pun boleh rasa, kita semua boleh rasa yang Allah seolah-olah ada depan kita. Allah sentiasa tengok kita, Allah dengar kita, Allah lihat kita. Jadi bila ada masalah, cuba cari Allah dulu sebelum cari manusia. Sebab kadang-kadang bila kita buka masalah kita pada orang ni, satu hal juga, orang tu dah tahu masalah kita, kita tak tahu pula dia boleh simpan rahsia ke tak. Saya sedar akan datang 5-6 tahun lagi dia boleh buka cerita kat orang lain, tak sedar lah kan. Sebab bila kita cerita masalah kita pada Allah, Allah tak cerita kat orang lain pun, Allah pegang dan Allah tak beritahu sesiapa pun. Jadi itulah saran dan nasihat saya pada pagi ini, dan semoga semua sihat insya-Allah, dan dekatkan diri pada Allah dalam keadaan-keadaan yang seperti ini. Ada yang rasa down, itu adalah dugaan-dugaan, dan insya-Allah segala kesusahan akan tetap berlalu insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.